Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk PDPR yang terakhir lah, boleh Ustaz katakan yang terakhir untuk bulan ni lah, kan, hari Selasa. Okay, kita akan belajar sedikit dengan unit yang baru lah, unit 3, unit haiwan. Okay, kamu semua boleh buka buku teks Okay, ni contoh dia Ustaz tunjuk ni. Boleh buka buku teks muka surat 53. Okay. Kita baca satu persatu lah sebelum tu kita baca doa belajar. Kamu baca doa belajar dulu Al-Fatihah. Okay. Jadi sekarang ni kita nak fokus dekat unit 3 haiwan. Okay, sebelum ni pun kita dah belajar, dia dalam sains ni memang macam tu. Okay, bab 2 atau unit 2 manusia, lepas tu haiwan, lepas tu tumbuhan. So haiwan ni kita masuk hari ni muka surat 53. Lagi sekali Ustaz bagi tahu. Okey, tengok apa dia tulis kat sini. Di sekeliling kita ada haiwan yang hidup di darat, ada haiwan yang hidup di air, dan ada haiwan yang boleh hidup di darat dan di air. Haiwan perlu bernafas untuk terus hidup. Okey, sebelum ni pun kita dah bagi tahu, Ustaz dah bagi tahu, kita dah bincang yang mengatakan manusia perlu bernafas untuk hidup. Sama juga dengan haiwan. Okey, buka muka surat 54. Organ pernafasan haiwan. Manusia, organ pernafasan dia apa? Organ pernafasan manusia adalah peparu. Okey, tapi haiwan dia lain. Dia ada 4. Okey, ada 4 jenis ataupun 4 jenis organ pernafasan untuk haiwan. Dan setiap haiwan ni berbeza dia punya pernafasan dia. Okey, kita buka muka surat 54. Kamu tengok mula-mula peparu. Okey, kebiasaannya haiwan yang tinggal di darat bernafas dengan menggunakan peparu. Apa contoh dia? Contoh dia lembu. Okey, dia haiwan ni organ pernafasan dia sama dengan manusia, iaitu menggunakan peparu. Nanti kamu boleh carilah apa lagi binatang ataupun haiwan yang menggunakan peparu untuk bernafas. Okey, yang kedua, spiracle. Spiracle ni barulah, nama yang baru untuk kamu lah, kan. Haiwan seperti serangga bernafas dengan menggunakan spiracle. Contoh dia belalang. Spiracle kat mana? Kamu tengok dekat gambar belalang tu, dia ada titik hitam. Kat situlah spiracle, tempat pernafasan dia, organ pernafasan dia. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga adalah insang. Kebiasaannya haiwan yang tinggal di air. Kebiasaannya, bukan semua Kebiasaannya maksud dia kebanyakan lah. Okey, yang tinggal di air bernafas dengan menggunakan insang. Contoh dia ikan, ketam, banyak. Okey, dan yang terakhir, yang keempat, organ pernafasan yang keempat yang digunakan oleh haiwan adalah kulit lembap. Haiwan seperti cacing bernafas melalui kulit lembap. Kulit dia lembap. Okey, bukan setakat cacing, pacat pun boleh, lintah pun boleh. Itu semua haiwan-haiwan yang bernafas melalui kulit lembap. Okey, mudah kan? Mudah. Buka muka surat 56. 56 ni tak ada apa, dia hanya memberikan gambaran kepada kamu. Dia nak suruh kamu susun balik. Okey, kamu susun balik yang mana bernafas melalui peparu, yang mana bernafas melalui insang, yang mana bernafas melalui kulit lembap, dan yang mana bernafas melalui spiracle. Ingat, peparu selalunya haiwan yang besar, selalunya. Okey, Ustaz kata kebanyakan lah maksud Ustaz tu. Yang seterusnya insang. Insang kebanyakan yang tinggal di dalam air. Okey, bukan atas air, dalam air. Dan kulit lembap adalah haiwan-haiwan yang selalunya tak ada tulang. Okey, kita pegang lembik je. Kalau kamu tengok kulit dia tu memang nampak lembik, berair dan sebagainya. Okey. Dan yang terakhir adalah spiracle. Spiracle hanya untuk serangga. Okey.
Muka surat 57. Hidup di darat dan di air. Pada suatu petang, katak dan ikan berbual-bual di dalam sebuah kolam. Wah, seronoknya kamu katak boleh hidup di darat dan di air. Ikan tu cakap. Okey, katak ni balas balik. Semasa di darat, saya bernafas dengan menggunakan peparu. Semasa di air pula, saya bernafas dengan menggunakan kulit lembap. Jadi kat sini, kita tengok katak ni dia ada dua, dua organ pernafasan. Yang pertama adalah peparu dan yang kedua adalah kulit lembap. Jadi ikan tu kata, oh patutlah saya hanya boleh hidup di air sahaja kerana saya hanya ada satu organ pernafasan, iaitu insang. Insang ikan dekat tengkuk lah. Ikan tak ada tengkuk lah, tapi dia belakang pada mata sikit lah. Dekat sini kamu tengok baca info sains. Selain katak, haiwan lain yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan ialah sisila dan salamander atau newt. Yang bernafas melalui peparu dan kulit lembap. Sisila hidup di kawasan tropika, salamander atau newt tidak terdapat di negara kita. Haiwan ini hanya hidup di kawasan beriklim sejuk dan sederhana. Salamander ni, kalau kamu tahu, kalau kamu tengok cerita kartun tu, kebanyakan dia kata salamander ni adalah naga lah. Tapi dia macam cicak je sebenarnya. Muka surat 58. Yang tadi kita dah cerita pasal 4 organ pernafasan haiwan. Haiwan ni senang ni, kamu kena pandai, kena tengok apa ciri-ciri haiwan tu dan kamu boleh tahu haiwan tu adalah haiwan yang bernafas menggunakan apa. Macam ustaz dah bagi tahu tadi kan. Sekarang ni 58 kita akan belajar dua benda yang baru, iaitu haiwan vertebrata dan haiwan invertebrata. Haiwan apa ni? Haiwan vertebrata dengan invertebrata ni. Haiwan vertebrata ialah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Dia nak cerita ada tulang belakang dengan tak ada tulang belakang ni. Benda yang sangat-sangat mudah untuk kamu faham. Ingat, vertebrata ada tulang, invertebrata tak ada tulang. Mudah kan? Tengok komunikasi antara cacing dengan ular. Hai, saya cacing. Hai, saya ular. Apakah perbezaan antara haiwan di atas? Perhatikan struktur di bawah. Kamu tengok, ular dia ada tulang. Dia ada tulang. Bila ada tulang belakang. Dan cacing tiada tulang belakang. Jadi kat sini kita boleh tengok ular ialah contoh haiwan vertebrata. Ingat ustaz kata dah, vertebrata adalah haiwan yang ada tulang belakang. Dan manakala cacing pula ialah contoh haiwan invertebrata, iaitu tak ada tulang belakang. Muka surat 59. Ni dia bagi contoh berapa banyak haiwan vertebrata dengan invertebrata. Ustaz boleh simpulkan supaya kamu mudah faham. Boleh kata kesemua. Kesemua, hampir ke semua haiwan mempunyai tulang belakang. Dan boleh dikatakan kesemua serangga tidak mempunyai tulang belakang. Haiwan invertebrata selalunya adalah serangga, ataupun binatang yang kecil selalunya lah. Manakala haiwan vertebrata ni selalunya binatang yang besar. Contoh macam nyamuk mana ada tulang? Kalau ada tulang, macam mana jadi? Muka surat 60. Ni sedikit lagi dia nak cerita pasal vertebrata sahaja. Apa ciri-ciri khusus vertebrata? Ciri-ciri khusus, maksudnya ciri-ciri dia lah. Selain organ pernafasan, cara pembiakan, litupan badan, habitat juga ialah ciri-ciri khusus yang boleh digunakan untuk mengelaskan haiwan. Selain pada organ pernafasan yang ada 4 tu, cara pembiakan. Cara pembiakan ni kamu belajar waktu tahun 2, iaitu apa dia? Bertelur ataupun beranak atau melahirkan anak lah. Litupan badan ni apa yang ada dekat dia punya badan lah. Contoh cekukura ada cengkerang. Kalau rusa dia ada bulu, bulu halus. Kalau ayam dia ada bulu pelepah dan sebagainya lah.
Itu kamu dah belajar dah. Dan habitat, apa ni habitat? Habitat adalah tempat tinggal, okey, tempat tinggal untuk haiwan tu lah. Jadi dia kata berdasarkan ciri-ciri khusus tersebut, haiwan vertebrata boleh dikelaskan kepada 5: mamalia, reptilia, amfibia, burung dan ikan. Ini kamu kena ingat 5 ni, okey. Mamalia, apa dia mamalia ni? Organ pernafasan dia adalah peparu. Cara pembiakan dia melahirkan anak. Litupan badan dia berbulu halus. Habitat dia darat. Okey. Organ pernafasan peparu. Ustaz dah kata kebanyakan binatang yang besar adalah menggunakan peparu, okey. Kebanyakan, okey. Cara pembiakan untuk binatang-binatang yang menggunakan peparu ni lebih kurang sama saja, iaitu melahirkan anak, okey. Selalunya litupan badan pun berbulu halus. Contoh macam kucing bulu dia halus ke bulu dia tebal ke macam mana? Tak, bulu pelepah ni selalunya di burung lah, okey. Dan habitat dia darat, okey. Ada kamu tengok kucing duduk dalam air, duduk dalam akuarium? Tak ada. Kalau kamu tengok tu maksud dia kucing tu terjun masuk dalam akuarium, dia terkejut. Okey. Seterusnya amfibia. Organ pernafasan amfibia adalah peparu dan kulit lembap. Cara pembiakan dia adalah bertelur. Litupan badan dia kulit lembap. Habitat dia darat dan air. Contoh dia adalah katak dan sisilia. Ini amfibia ni selalunya ada 2, okey, ada 2 organ pernafasan, okey. Kulit lembap atau peparu. Okey, cara pembiakannya, kalau binatang-binatang yang menggunakan kulit lembap ni kebanyakannya dia bertelur. Litupan badannya kulit lembap, okey. Kau pernah pegang katak? Habitat dia darat dan air, sebabnya dia boleh masuk dalam air, okey. Seterusnya ikan. Ikan senang je. Organ pernafasan insang. Cara pembiakan dia bertelur, dia tak ada beranak. Ikan, bagi setengah ikan, litupan badan dia bersisik. Ikan kan kamu tengok ada sisik. Habitat dia air. Ikan tak ada duduk dekat atas awan. Ikan dia duduk dalam air, okey. Contoh ikan puyuh, ikan emas dan sebagainya lah. Seterusnya burung. Okey, organ pernafasan burung sama peparu. Cara pembiakan dia bertelur, okey. Litupan badan dia berbulu pelepah dan habitat dia darat. Contoh ayam, burung bangau, burung kenari dan banyak lagi lah. Macam mana kamu nak tahu? Tengok kebanyakannya kategori burung ni bulu dia mesti pelepah. Dan kategori burung ni selalunya bertelur. Dia tak ada beranak. Susah. Ada? Setahu Ustaz tak ada. Okey. Dan yang terakhir adalah reptilia. Reptilia ni organ pernafasan dia adalah peparu. Cara pembiakan dia bertelur. Litupan badan dia bersisik atau berkulit keras. Habitat dia kebanyakan di darat. Contoh kura-kura ataupun buaya. Okey. Macam Ustaz cakap, binatang yang besar selalunya menggunakan peparu untuk bernafas. Okey. Cara pembiakan peparu, kalau organ pernafasan peparu kebanyakan melahirkan anak, tapi ada sesetengah yang bertelur. Itu kita panggil reptilia, okey. Litupan badan dia selalu bersisik ataupun berkulit keras. Berkulit keras ni maksud dia macam kura-kura lah. Dia ada cekerang lagi, labi-labi lagi, penyung. Itu kategori dia lah. Kebanyakannya di darat. Dia tak kata semua di darat, dia kata kebanyakannya. Maksud dia ada yang kat darat, ada yang dekat air. Tapi kalau kura-kura, penyung, selalunya dia duduk kat air, lepas tu dia akan keluar balik duduk kat darat. Okey. Okey, kamu tengok info sains dalam muka surat 60 tu. Paus hidup di laut. Okey, paus ni ikan betul tak? Ikan kan? Selalunya ikan akan bernafas melalui insang, betul tak? Dia hidup di laut tetapi dikelaskan sebagai haiwan mamalia. Kerana dapat melahirkan anak dan bernafas dengan menggunakan paru. Ingat, Ustaz kata tadi kan, haiwan yang besar selalunya atau kebanyakannya dia akan bernafas melalui peparu. Dan Ustaz pernah cakap ikan kebanyakannya bertelur, bukan semua. Inilah yang tak bertelur ni. Contoh ikan paus, ikan lumba-lumba atau dolphin kan.
Info sains muka surat 61. Platypus. Platypus ialah haiwan mamalia yang unik kerana platypus bertelur tetapi menyusukan anak. Dah lah bertelur, menyusukan anak pula. Lain lah kan. Platypus menghabiskan masanya lebih lama di air berbanding dengan di darat. Ustaz tak pasti pula platypus ni ada tak kat zoo Taiping. Okey. Okey, habis dah. Sikit je kan. Jadi kamu datang sekolah esok, Ustaz akan bagi nota. Okey, bersama dengan video ni nanti akan dapat nota. Okey, nota tu kamu salin dalam buku. Jangan lupa yang modul yang Ustaz bagi tu Ustaz nak kamu lekat dalam buku, dan soalan dalam buku teks ni yang Ustaz suruh buat tu jangan lupa buat. Hari Isnin minggu depan Ustaz nak ambil semua buku kamu, nak check lah yang mana salah, yang mana betul. Ustaz akan perbetulkan semula dan sebagainya lah. Kita akan bincang balik. Yang mana kamu tak faham, kamu boleh tanya Ustaz dan sebagainya lah. Okey. Jadi untuk hari ini sahaja kamu kena siapkan nota yang Ustaz akan bagi. Okey. Ada kat dalam Telegram. Nanti kamu tengok dan kamu salin dalam buku nota sains lah. Okey, baik. Okey, alhamdulillah. Okey. Kita tutup. Kita tangguh pembelajaran kita melalui pembelajaran di atas talian ni dengan tasbih kafarah dan surah As. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.